jauh kan. Jam di tekanan balik rumah, nak isteri bebel-bebel, Allah ada kan. Tak bahagialah. Itu Nabi kata kan. Jangan pula nanti tuan-tuan, saya nak berhenti lah, jangan kan. Ini tentang ciri-ciri bahagia. So kalau kita dapat peluang duduk dekat dengan rumah kita, kampung halaman kita, itu ciri bahagia. Jadi tenang jiwa kita. Sebab itu tentang bahagia tadi, perlulah kita usahakan. Ini perlu usahakan. Janganlah serah je lah pada Allah, tak boleh pula kan. Bayar zakat dan bayar zakat, sembahyang dan sembahyang, usahakan untuk kebahagiaan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita doa lah, minta ya Allah, minta. Tapi sebab musabab tadi disebutkan kena jaga. Kalau nak bahagia suami isteri, kena selalu berkomunikasi dengan isteri, dengan anak-anak begitu, kenalah sentiasa. Jaga paling penting sekali ialah sembahyang. Dengan sembahyang tadi, maka ibadah-ibadah lain insya-Allah, insya-Allah dia akan ikut, mengikut. Sebab apa? Di akhirat nanti Allah akan hisab untuk sembahyang sebagai imam pada amal-amal yang lain. Jadi jaga sembahyang, insya-Allah anak kita dah sembahyang, dia akan buatlah. Berpuasa dia akan buat, keluarkan zakat dia akan buat. Kalau dia kecil-kecil, dia tak ada duit lagi, tapi kalau dia ada duit kecil-kecil pun, duitnya dah 10,000, tuan-tuan buat simpan, masukkan bank setiap bulan, duit dia kat bank raya ada 10,000, 200,000, maka dia dah wajib bayar zakat. Kalau tak dia pun bapaknya bayarkan zakat. Kalau dia nanti atas nama dia tak dapat debit cukai, tuan. Kalau tuan-tuan bayar pakai nama tuan, Muhammad Abadi bin Amir, 2,000. Duit anak tadi, zakat dia 2,000 je tuan. Maka dia boleh rebate cukai. Kalau kena cukai 3,000, dah tolak 2,000, dah 13,000 lagi. Untung juga kita, begitu. Sebab itulah perkara-perkara begini perlu dititik beratkan. Sebab apa? Kalau kita cerita zakat, tuan-tuan, kalau saya cerita zakat, tuan kata zakat kecil sangat, orang ikut. Jadi saya openkan lagi, kita kaitkan juga dengan perkara-perkara lain. Begitu juga sembahyang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bersembahyang di hadapan Allah, hudur ma'allah, hati kita ini sentiasa hadir di hadapan Allah, tidak lalai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cuci diri kita daripada segala kekotoran, dosa dan maksiat. Kemudian ditambah lagi, Allah Ta'ala akan bukakan berbagai pintu rahmat. Sembahyang tadi. Tapi sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang khusyuk. Bila sembahyang kita khusyuk di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersihkan hati kita, diri kita daripada kekotoran, mazmum, kegelapan, semua dibersihkan. Sebab itu kalau kita didik anak kita nak sembahyang ni, didiklah daripada peringkat kecil. 7 tahun dah dilatih, 10 tahun tak sembahyang, Nabi suruh pukul, suruh rotan. Ada orang tak setuju dengan saya tak? Ya Ustaz, kita pakai psikologi lah Ustaz. Yalah, memanglah kayulogi pun kena juga kadang-kadang. Psikologi tak cukup, kena ada kayulogi, pakai juga rotan. Tapi bukanlah rotan nak merembat dia sampai dia patah riuh. Kadang-kadang ni anak-anak kita disayangkan kita, pukul sikit pun dia nak nangis, sebagai menunjukkan kita sangat pentingkan sembahyang. Nabi suruh sikit tak apa, supaya dia tahu bahawa bapa aku tak pernah pukul aku, tiba-tiba sembahyang dia dipukul. Jadi mesti penting pada sembahyang. Itu Nabi suruh, bukan saya suruh kan. Rotan ni ramai tak setuju kadang-kadang. Pakar-pakar motivasi kata tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh rotan nak kita kena galakkan. Kalau panjat pokok suruh panjat lagi tinggi dia kata. Tak boleh itu. Kita kena juga gunakan psikologi. Selepas psikologi tak boleh, kita kan rotan. Kalau dia tak nak sembahyang, kalau dia sembahyang tak payah rotan. Itu tuan-tuan. Sebab itulah nak cerita tentang zakat ini, dia melibatkan semua perkara. Tak guna juga kita suruh orang, jom kita tunaikan zakat. Dia susah. Kadang-kadang nak pergi lah, tak pergi-pergi bertahun-tahun. Kalau Ustaz tahun lepas saya pergi lah, dia tak pergi lah. Akhirnya tahun ni saya jadi fakir Ustaz. Macam mana kan? Ada juga begitu. Kalau Ustaz tahun lepas saya berniaga, untung besar lah Ustaz, tak pernah dapat lah. Saya pun cerita kalau Ustaz saya tak susah macam sekarang. Allah Ta'ala lah tunjuk kat dia. Bila dah pergi begitu pun tak pun, zakat bantu kan. Tapi cuba ingat masa senang, supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Fakir ke miskin ni siapa nak tuan? Siapa nak jadi fakir miskin? Saya tak nak. Semua orang tak mahu jadi fakir atau miskin. Tapi berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu memang Dia letakkan kepada kita ni, dia bolak-balikkan. Kejap dia bagi senang, kejap bagi susah. Senang susah, senang susah, senang susah. Supaya apa? Supaya menunjukkan kudrah dan iradah dia, kebesaran, keagungan, kekuasaan. Kita nampaklah, bila susah kita ingat Allah, senang mengingat Allah. Itu orang Islam. Ada orang susah dia tak ingat Allah, senang pun tak ingat Allah. Ada juga. Tapi kita insya-Allah kita akan ingat. Sebab itulah zakat ini banyak tuan-tuan. Saya nak ceritakan sedikit demi sedikit supaya tuan-tuan boleh tahu. Lebihnya kena datang kaunter zakat atau buka website kita atau membaca buku kitab-kitab tu. Zakat ada banyak. Pertamanya yang biasa saya nak tekankan, zakat wang simpanan. Orang perempuan kadang-kadang walaupun dia tak bekerja, suaminya bagi setiap bulan. Bertahun-tahun lah banyak tu. Kalau suaminya tak keluarkan zakat pendapatan dia tadi, duit simpanan tadi perlu dia keluarkan. Tapi kalau suami dah bayar zakat pendapatan diri dia, duit yang sama dia masuk ke dalam tabung, itu tak perlu, tak kena. Sebab sumber yang sama, dia dah bayar zakat untuk wang tadi. Ini kita tahu. Tapi kalau dia isteri tadi dapat sumber lain, dia ada bendang kat Sabak Bernam, kat Tanjung Karang, bendang dia tak pergi buat pun, tapi dapat setiap bulan masuk akaun, masuk akaun, masuk akaun, masuk akaun. Setiap tahun dapat 5-6 ribu. Kali dah 4 tahun dah berapa ribu? Lebih 10,200. Dia wajib bayar zakat. Walaupun tak bekerja, wang simpanan. Begitu juga kita semua dah ada wang simpanan, kena keluarkan zakat. Yang keduanya zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni diwajibkan di negeri Selangor, tak silap saya 2003. Diwajibkan untuk kita bayar zakat pendapatan kita daripada sumber gaji, allowance dan sebagainya itu tadi. Bermula 2003. Wajibkan bagi mereka yang selepas ditolak dirinya, hak keperluan asasinya. Kalau diri kita 8,000, isteri kita 5,000, kita tolak. Setiap orang anak kita, kalau yang peringkat 18 tahun ke atas, tolak 3,000. Kalau yang bawah 1,000. Tolak semua. Ada baki lagi 10,200 ke atas, 10,200 dan ke atas, maka wajib kita keluarkan zakat pendapatan 2.5%. Jadi kita kira lah, balik ni cuba lah kira, pakai pensel ke, pakai laptop ke, pakai PDA ke, kita kira. Kita berhenti sekejap, kita azan, sama satu. Kita wang simpanan. Kalau isteri kita dia ada wang hasil sewa bendang dia, dia masuklah setiap tahun ada banyak-banyak, maka dia kena wajib bayar zakat. Wang sewa bendang, bukan zakat padinya. Zakat padi dia lain, dia cerita lain. Ataupun kita lah ada sumber lain yang kita ada pun kena. Itu zakat simpanan. Tak banyak tuan-tuan, 2.5% sahaja. Dan 25% ini yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat ganda. Setakat mana yang Allah Taala lipatkan, serah pada Allah. Kita ikhlas. Sebab tadi kita tak nak dibatalkan oleh Allah. Pahala sedekah wajib kita tadi, bayar zakat tadi, tidak dibatalkan. Kita bayar, itu mata. Sebab apa? Kewajiban. Ini iman Abu Bakar Siddiq juga. Dia tak kira. Yang penting ni kewajipan aku bayar. Ada orang dia kira, nanti rasa rugi lah. Bayar juga, tapi hati itu ragu-ragu, habis lah. Ini nak buang sifat-sifat ragu. Ini daripada syaitan. Syaitan ini dia sentiasa membisik-bisikkan kebakhilan pada kita. Dia akan rasa kau akan fakir nanti kebayar ni, habis juga kau. Dia akan sentiasa membisikkan. Itu ada satu jenis syaitan. Dia bisik-bisikkan untuk orang yang sentiasa bersedekah, untuk sentiasa mengeluarkan zakat. Dia ada. Jadi kena sentiasa lawan. Datangnya bisikan, auzubillah syaitan. Ataupun istighfar, astagfirullah. Ada tuan-tuan. Ada. Dah bayar dia baru fikir-fikir balik lagi. Rasa rugi pula bayar. Sebab nanti nak kena bayar lain, tak cukup. Sedangkan duitnya banyak. Tak cukup tu memang besar pun nasib besar, berat. Ini tentang zakat simpanan. Kemudian zakat pendapatan, gaji kita. Begitu juga.
Kalau kita simpanan tadi sumber daripada pendapatan, kita dah bayar zakat pendapatan, duit yang kita simpan tadi tak kena zakat. Daripada sumber yang sama dengan gaji kita. Bukan ada sumber lain. Sumber gaji tadi kita dah bayar zakat dah. 2.5% daripada jumlah yang kita ada setahun. Dan boleh juga dibayar secara berperingkat. Sama ada nak bayar bulanan, potong gaji, ataupun suka hati kita, kita nak bayar 5 kali, 4 kali, 3 kali. Contohlah, zakat kita itu RM300. Dia dicampur, tolak semua, dah tahu jumlah 2.5% itu dah RM300. Kita nak bayar sekaligus 300 boleh, ataupun kita nak bayar 2 kali 150. Nanti bulan 1 kita bayar 150, bulan 3 ke bulan 4 atau bulan 12 kita bayar lagi 150 pun boleh. Boleh. Ataupun kita nak bayar 5 kali 300, nak bayar 5 kali, sikit boleh, tak ada masalah. Nak bayar 6 kali je boleh. RM50 setiap bulan, RM50 sampai habis 300 boleh. Ini zakat pendapatan. Mudah tak? Sekarang dah banyak kemudahan zakat. Antara yang paling canggih pun di Malaysia, kita nak angkat bakul tuan-tuan, tapi antara yang paling canggih zakat lembaga zakat Islam, kaedah pembayaran. Apa-apa semua ada. Cek boleh pakai, kad kredit Islamik sajalah boleh pakai, cucuk je. Ustaz boleh ni boleh tengok Islamik boleh cucuk. Swat je, tarik je, okey dah bayar, alhamdulillah kita akad. Sekarang mudah apa? Susah sangat Ustaz nak bantu, jauh lah Ustaz, Seri Budur tu, Kenang Putra, jauh lah Shah Alam Ustaz. Buka online je, sekarang dah canggih dah, buka handphone dah ada dah website dia. Tekan HB Bank ada, CIMB ada, bayar. Lembaga zakat semua, cari lembaga zakat Selangor, tekan, ada TAC code dia tu, tekan, dah dapat resit simpan lah. Resit tu yang boleh untuk rebate cukai kalau perlu, ataupun untuk bukan kita. Senang kan? Banyak kaedah boleh kita guna untuk membayar zakat sekarang. Itu zakat pendapatan kita. Selesai zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni perlu diterangkan, kalau nak lebih jelas pakai slide lah. Tapi kita tak ada slide. Nak cerita je, ada penolakan dia. Tolakan dia, tolak diri kita yang punya nak bayar zakat ni. Kalau orang lelaki, tolak diri dia 8,000. Kalau ada jumlah setahun tu, jumlah gaji dia contohnya 20,000, tolak diri dia 8,000. Tolak isteri 5,000. Ini kalau dia ada isteri. Kalau isterinya 2, tolak 10,000 tuan-tuan. Isteri 3, 15,000 tolak. 4, 20,000 tolak. Tak bayar zakatnya. Tak wajib zakat lah, sebab 20,000 dah tolak dah habis dah. Ini contohnya. Kalau ada anak yang berumur 18 tahun ke atas, 3,000 kita tahu. Kalau anak tu bawah itu 1,000. Jadi bakinya, kalau lebih 10,200 dan ke atas, barulah kita ambil 2.5%. Itu untuk lelaki yang bekerja. Tapi untuk perempuan, dalam Islam, perempuan tidak menanggung suami contohnya. Maka isteri tak boleh tolak lah suami dan anak-anak dia, tolak diri dia 8,000. Bakinya ambil 2.5%. Sekiranya lebih 10,200, itu nisab terkini lah. Betul Ustaz? 10,200. Ustaz Zaki, sahabat saya, 10,200 barulah. Dulu rendah lagi, sekarang ada tinggi lagi, 10,200 baru diwajibkan ke zakat. Kalau kurang daripada itu, tak wajib zakat lagi. Ini tentang zakat pendapatan kita. Zakat emas, siapa ada emas macam Mami Jarum tu, sampai ke lengan tuan-tuan, ada tu dekat kaki pun ada, kadang-kadang dekat pusat pun ada emas. Ini kena timbang. Kalau lebih, kalau kita pakai ni, yang dipakai lebih 800 gram, 800 gram, barulah kita kira nilai 1 gram buat emas masa, darabkan dengan 800 atau 900 atau lebih daripada 800 tadi lah, berapa jumlah dia. Kita ambil jumlah tadi 2.5%. Macam mana nak timbang? Ustaz, macam mana timbang Ustaz? Pergi ke kaunter zakat. Tapi kalau risau lah, Ustaz banyak Ustaz, 800 gram banyak ni, takut kena merepit sambung ke apa. Timbang tepung kat rumah pun boleh lah anggaran. Tengok ini sudah 900 gram. Mana tahu perempuan 900 gram. Tahu jumlah cukup lah, jumlah gram tu. Pergi ke kaunter zakat, Ustaz, zakat saya punya emas berat di 900 gram, semua saya pakai. Ini wajib zakat. Maka dia akan kira 1 gram berapa, harga semasa mungkin RM100 lah 1 gram, kali lah 800 gram.
Jumlahnya 2,5% kita zakat. Itu zakat emas yang dipakai, itu zakat emas perhiasan. Emas ni ada dua. Satu emas yang kita pakai selalu, yang kedua emas yang disimpan. Maklumlah old fashion, mak kita, nenek kita bagi old fashion, ada gambar orang ke depan, old fashion lah, tak betul pakai emas, simpan dalam peti. Yang ini lain pula, kira ada tak sampai 800 gram, 85 gram dah kena dah. Ni yang disimpan. Termasuklah anak-anak kita punya, kira milik kita juga lah. Dia dah belum balik lagi, dipakai kat kaki, kat lengan, kat tangan, kat sini ada anak kita. Kita timbang yang tak dipakai, disimpan je setahun. Ataupun kadang-kadang pakai sekali je setahun. Itu pun nak elak bayar zakat. Bukan tuan-tuan tempat lain, pakai sekali pun. Bagi saya, kita guna kaedah lah. An-nadir kal ada. Jarang pakai ni macam tak pernah pakai lah. Tapi ni untuk tuan-tuan fikirkan balik lah. Syaratnya tadi tak termasuk kalau pakai sekali pun dia kena pakai. Risau. Cuma saya nak lontarkan balik tuan-tuan, kalau tak pernah pakai sekali, pakai setahun, kira tak pakai lah. Jadi kita kira tu sempat. Boleh juga supaya kita selamat. Tapi kaedah asalnya tak dipakai, disimpan. Itu 85 gram dah kena, kali dengan 1 gram masa-masa. Contohlah yang disimpan tu ada 100 gram dah kena lah. 86 gram dah kena, 85 gram dah kena. Kita timbang, kita kali dengan 1 gram masa-masa, dapatlah jawapan dia, zakat kita 2,5% dari jumlah tersebut. Ini tuan-tuan, zakat emas. Zakat perak 595 gram. Orang lelaki pun kadang-kadang dia pakai perak kan. Kalau perak pun saya pernah tengok kan, setebal tu, tebal ni pun ada kat sini. Kenapa dia pakai ni? Ini nak elakkan daripada sirkulasi darah lah, saya pun tak faham tapi silver lah tu, timbang. Kalau beratnya 595 gram, kena zakat 2,5% daripada nilai harga perak semasa. Sama lah cakap dengan emas. Tapi cuma timbangan dia berbeza. 85 gram ni dia punya fakta nombor lah. 85 gram emas yang disimpan, 800 gram emas yang dipakai perhiasan, 595 gram bagi yang